Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat pagi, Sir. Selamat pagi. Suara cikgu jelas tak? Takut sangkut sebab sini hujan. Jelas. Okay. Alright, baik. Okay, so hari ni kita sambung chapter 8 dan ni adalah part terakhir lah dalam vectors. Okay, so tapi next week kita masih vectors lagi, cuma cikgu akan ada bagi task lah minggu depan untuk dibuat. More likely macam quiz juga tapi bukanlah quiz sangat, cikgu nak kamu just buat tapi hantar lah. Okay. So hari ni today is 8.3 vectors in Cartesian plane. Okay, how to represent vectors and determining the magnitude of vectors in the Cartesian plane. Okay, so actually pun sebelah ni sebelum ni pun kita pernah tengok vectors ni ada dekat atas Cartesian plane. Ada je contoh-contoh sebelum ni, cikgu ada tunjuk. Okay, so Cartesian plane ni tahulah kan yang ada x-axis dengan y-axis. Okay, so vectors dalam Cartesian plane ni kita akan ada dua komponen, which is komponen I dengan J. Komponen I dengan J. I is the vectors with magnitude 1 unit and parallel with x-axis. Ini vector I. Ataupun kita panggil dia komponen I. And can be written as I ataupun 10 lah dalam kes ni. Apa 10 ni? Bermaksud 1 ni refer kepada X. Okay. Dia X dengan Y. X dengan Y ni nilai dia. Nilai unit tu bersamaan dengan 1. Then magnitude 1 lah dalam kes yang pertama ni. Okay, sama je dengan J. Cuma J is komponen vektor yang parallel kepada y-axis. J. Okay, so kalau kamu ada satu vektor lain yang dia condong, maka dia ada dua komponen I dengan J. So dia akan ada both komponen I dengan J. And we can write as xi plus yj. X dengan y ni adalah summation of X dengan Y ni adalah coefficient kepada I dengan J. And we can return in the form of column vector. Kalau awak nampak bentuk ni, kita panggil dia column vector. So kalau dalam column vector, tak perlu tulis I dengan J tu. Sebab kita dah tahu I tu untuk X, Y tu untuk J. Tapi kalau kita tulis dalam bentuk ni, kena ada I dengan J. And magnitude, formula Pythagoras theorem. Okay, as example, sebagai contoh, kalau kamu ada satu vektor yang warna merah ni vektor OB. So, kita boleh tulis dia dalam komponen I dengan J based on apa koordinat B. So, kita boleh directly ambil sebab dia starting dengan origin. So, apa yang dia sampaikan yang kat atas ni adalah, yang dekat sini, vektor kita boleh tulis dengan komponen I dengan J apabila dia start dekat 0. So 0 sampai B, dapatlah xi dengan yj. Sama dengan sini. 0 sampai B, actually dia bergerak daripada origin 4 unit. So 4i. And then dia bergerak secara J 2 unit. Kan tadi J 1 adalah 1 unit. Ni 2 unit. That's why dapat 4i plus 2j ataupun dalam kolom vektor 42. Yang ni jangan mistake. Kadang-kadang ada yang buat nanti ada
lambang pecahan nanti. Tak ada ya, ini vectors. Kalau awak dah belajar matrices pun ada bentuk-bentuk macam ni. Actually benda tu sama je. Okay, dan untuk CD berbeza sebab CD dia tak bermula dengan 0. So untuk cari dia punya vectors dalam komponen I dan J, so kita akan tolak X dengan X. So 5 tolak 1 dapat 4I plus 7 tolak 3 dapat 4J ataupun 44. Makna kata mudah, untuk tengok vektor, awak kena faham arah dia, arah vektor tersebut. Arah dia ke sini bermaksud dia bergerak ke kanan secara melintang 1, 2, 3, 4 unit. Kemudian dia bergerak ke atas 1, 2, 3, 4. So vektor kita semua positif lah. Tapi kalau dia ke bawah, dia bergerak ke kanan. Maksudnya X akan positif. Kalau tadilah. Tapi dia ke bawah, maka dekat sini nanti akan ada nilai dia negatif. So vectors ni kalau dia ke kanan dan ke atas dia positif. Kalau dia ke kiri dan ke bawah dia akan negatif. Kalau ke kanan kira X awak positif lah. Ke kiri X awak negatif. Ke atas Y positif. Ke bawah Y negatif. Okay. So just tengoklah berapa unit dia punya ni. Okay. So itu adalah asas kepada vectors in Cartesian plane. Okay, kita tengok example 13. Given that point A 1, 2, B negative 4, 5, C at negative 3, D negative 7, negative 4 and O is the origin on the Cartesian plane. Express the vector OA, OB, OC, OD in the form of ni kolom vektor. Yang ni adalah tu bukan kolom vektor lah. Apa kita panggil ni? Tak ada spesifik pun. Combination lah. Combination of vector IJ. Okay. So O adalah origin. So kalau origin ni senang. Kalau pergerakan je daripada O ke A, awak just ambil nilai koordinat A, B, C atau D je. Tapi kalau dia bermula dengan point lain, so kena tolakkan. The end of the terminal, end of the vector minus the starting point of the vector. Okay, cuma dalam kes ni sebab O ni origin, so semua minus 0. So tak kisahlah kan. So dekat sini vektor OA just ambil dia punya koordinat je. So sekarang dia akan jadi I plus 2J. Macam biasa lah, kena ada lambang cacing tu. Okay, ini kalau dalam bentuk combination IJ. Kalau dalam kolom vektor dia akan jadi 1, 2 je. And then vector OB sama je ambil negatif 4. Kalau negatif ambil negatif je. Minus I plus 5J. Sama dengan negatif 4, 5. Ni ke dalam kolom vektor. So the rest tu sama je. Okay, so boleh tak faham? Macam mana nak tulis vectors yang melibatkan komponen I dengan J ni? Okay, boleh kan? Okay, let's say lah. Ada satu lagi huruf lain. E contoh. E adalah negative 3, 0. So vektor OE adalah negative 3I plus 0J. So 0J kita tak perlu tulis. Ni ada 0. So tak perlu tulis 0J. Tapi kalau dalam kolom vektor
pada nilai X ada nilai negatif 3. Kat sini 0. So kena alert. Negatif 3i bukan bermaksud ada negatif 3 je. Mesti negatif 3 and 0. Kadang-kadang ada yang terlepas 0 ni. Contohlah awak kira-kira kan. Nanti kita akan sama je. Kita akan ada addition dengan subtraction dalam komponen I dengan J ni. So bila awak buat operation plus atau minus, tiba-tiba jawapan akhir ada 0. 0J kan contohnya. Tapi dia minta tulis jawapan dalam bentuk vektor. Dalam bentuk kolom vektor. Lepas tu terlupa tulis pula 0 ni. Tulis negatif 3 je kan ada dalam kurungan. So salah lah. So negatif 3i ni bermaksud negatif 3, 0. Oh, yang ni cikgu dah buat dah. Okay, so example 14 ni cikgu dah buat. Okay, so dia minta express each of vector. So kita ada vector A, vector B, C and rest lah, and the rest. So kita nak tulis dalam bentuk combination dengan sama je. Yang ni dalam bentuk combination dengan kolom vektor. Cuma kat sini perbezaan dia kalau nampak kita tak bermula dengan origin. Vektor A ni daripada satu koordinat ke koordinat yang lain. So macam cikgu kata tadi, just tengok pergerakan dia. Okay, ni pergerakan dia adalah ke kanan dan ke atas. Ini permulaan, so bermaksud kita anggap ni ke kanan. Kemudian ni lagi atas, so dia ke atas. So tengok je berapa unit ke kanan, 3 unit ke kanan. So 3i. 2 unit ke atas, so 2j. Tu dapat macam ni. So kalau dalam kolom vektor, tukar je lah kan 3, 2. Kesilapan orang kadang-kadang, contohlah dia bagi koordinat dekat sini. Ada satu koordinat dekat sini, dia bagi negatif 1, 3. Lepas tu dia ambil directly. Ini awak punya contoh lah. Dia dah bagi koordinat dekat sini. Directly ambil koordinat ni, jadi dia punya vektor. Salah lah. Sebenarnya, koordinat ni kena tolak dengan koordinat ni. Baru dapat vektor. Ataupun, paling mudah, kalau memang ada Cartesian plane, kira berapa unit. So, dapatlah dia punya vektor. So, vektor B. Vektor B pula, dia ke kanan tapi ke bawah. Dia ke kanan dan ke bawah. So, ke kanan berapa unit? 4 unit. So, 4i. Ke bawah, 2 unit. So, minus 2j. Okay, untuk C pula, dia hanya ke bawah. So, ke bawah hanya melibatkan pergerakan secara vertikal. So, J. That's why dapat negatif 3J. So, D ke kiri. Tapi hanya melibatkan komponen I. So, negatif 3I. So, macam itulah. Okay. And then, soalan seterusnya, soalan B. Dia minta kita cari magnitude. So, carilah magnitude. Untuk cari magnitude, ambil saja koefisien dia. Koefisien kepada komponen I dan komponen J. Contohnya A. Ambil saja koefisien I 3, so 3 kuasa 2 plus komponen J 2, 2 kuasa 2. So kira lah kan square root the summation of this and then you get set 10. Dia ke set 10. Cikgu salah kira. Set berapa ni? Dapat berapa sepatutnya ni? Cikgu saya tak dapat hadir. Okey, betul lah ni. Dapat 13 kan? 3 kuasa 2, 9. 2 kuasa 2, 4. Macam mana cikgu dapat 10 pun tak tahu. Okey, so betulkan ya. Dapat set 13. So set 13 ni tak boleh permudahkan. Samalah dengan yang lain kan. B pun sama. Ambil koefisien je. Cumanya kalau kamu ada satu komponen. Macam ni kan. Ada one komponen je. Kamu just ambil
magnitude dia ni, kamu letak modulus dapat 3 je. Sebab cara kira dia kan negatif 3 kuasa 2 square root. Jadi dapat 3 je. So magnitude ni sentiasa positif lah. So tak perlulah. Kalau kamu tak tulis formula ni pun tak apa. Just tulis macam ni. Okay, so tu cara untuk cari magnitude lah. Dan juga untuk tulis vektor dalam komponen I dan J. Okay, soalan yang seterusnya dia tanya. Vektor B dengan vektor E parallel. Arah ni tak menentukan dia parallel ke tak tau. Kalau dia terbalik arah pun dia parallel. Cuma yang menentukan parallel ke tak, adakah kita boleh tulis relationship antara vektor B dan vektor E adalah product of vectors and scalar to the other vector. Inilah biasanya kalau kita boleh buat relationship, vektor B adalah hasil darab skala dengan vektor E. Kalau kita dapat relationship ni, maka dia adalah parallel. Tapi kalau kita tak boleh jumpa, persamaan ni tak boleh jumpa, maka dia bukan parallel. Dalam kes ni kita tak boleh jumpa lah. Kalau kamu tengok pun dah nampak sebenarnya dia tak parallel. Dia lari sikit. Kalau parallel, dia memang betul-betul sama. Tapi E ni je lari sikit. So dia bukan parallel. Alasan dia ni lah. Ini alasan dia. We cannot write vector B is equal to KE. Huruf ni tak kisah nak guna huruf apa pun. Huruf J ke, huruf H ke. Alright. Okay, sampai yang ni boleh faham ya? Yang ni berbeza sikit dengan permulaan origin. So, just ambil pergerakan dia. Pergerakan dia macam mana? Mesti secara melintang dulu. Jangan terbalik. Jangan pula terbalik kamu buat macam ni. Ke atas dulu. Kamu pun tulis 2i. Salah. Kena ingat. Kalau pergerakan secara ke atas melibatkan komponen J. Ingat balik konsep. Yang parallel kepada y-axis is J. Yang parallel kepada x-axis it is I. So kena ingat benda tu. Kalau kamu nak tengok yang ke atas dulu tak apa. Tapi kena ingat ni untuk komponen J. So 2 unit. Lepas tu ke kanan. 3 unit untuk I. Tapi nak selamat ingat mesti tengok secara horizontal dulu baru tengok secara vertikal. Okay. So next is describing and determining the unit vector in the direction of a vector. Keyword je ni sebenarnya kita nak cari unit vector. So unit vector is a vector in the direction of vector with magnitude 1 unit. Bermaksud apabila kita jumpa unit vector untuk sesuatu vector, kita punya magnitude sentiasa sama dengan 1. So cara tulis dia, kalau kamu ada satu vektor xi plus yj, so the unit vector, ini adalah unit vector. Cara kita tulis unit vector. Yang tadi R ni vector. Sebenarnya ni patutnya ada curly So R tu curly vector. Ada vectors. So unit vector kita tambah ada lambang ni. Ada lambang macam tu sikit. So the unit vector adalah the vector itself divided by its magnitude. The vector itself bagi dengan magnitude. Tu adalah unit vector. Okay, kita tengok contoh lah untuk lebih faham. Okay, given point A dia bergerak daripada origin untuk jadi vektor OA. So express dulu. Okay, so vektor OA sekarang ni adalah 4i plus 3j ataupun 4, 3. Okay, so bila kita nak cari unit vektor, benda pertama kita cari, kita terus cari magnitude dia dulu, senang.
Cari magnitude dia. So magnitude dia adalah 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 square root dapat 5. So the unit vector adalah let's say kita let benda ni jadi vector A. Contohnya. This one kita panggil vector A contoh. Kita nak mudah. Yang ni tak ada lagi. So the unit vector is vector OA divide by magnitude vector OA. Ini bukan unit vector. Ini magnitude. Ataupun kita tulislah. Ini magnitude OA. So magnitude OA adalah 5. Maka unit vector dia adalah vector OA divide by magnitude 5. So permudahkanlah. Jadi 4 over 5i plus 3 over 5j. Okay, kalau ikut definition dia kata a unit vector is a vector in the direction a vector with magnitude 1. Kalau kamu kira, ini sekarang kamu dapat macam satu vektor yang baru lah. Yang mana koefisien dia 4 over 5 and 3 over 5. Okay, dekat sini kalau kamu kira dia punya magnitude, kamu akan dapat 1. Sebab kalau kamu kira tadi, magnitude untuk ni 5 kan. Tapi ni ada over 5. So dia akan jadi 1 lah. Sebab kalau kamu kira lah sendiri kan. 4/5 kuasa 2 campur 3/5 kuasa 2 square root. Dia akan jadi 16/25 tambah 9/25 square root. So kat sini akan jadi 25/25 square root. So 25/25 tu berapa? 1. Kita buat benda ni supaya dia akan jadi unit vector tu is equal to 1. So kena ingat unit vector magnitude dia akan sentiasa jadi 1. So dekat sini sebenarnya kita nak kena faham. Kita punya vektor ni kalau 4i plus 3j kita faham. Pergerakan dia ke kanan 4 unit, ke atas 3. So lebih kurang macam ni. Ni vektor kita. So unit vektor ni nak bagi tahu untuk setiap satu pergerakan tu dia bergerak dalam ratio 4/5 dan 3/5j untuk setiap satu unit. Yang tu je lebih detail lah. Mungkin agak complicated nak faham. So apa yang penting yang kamu kena faham adalah unit vector ni kena cari magnitude, and then this is the form of unit vector which is the vector itself OA bahagi dengan magnitude. So untuk cari unit vector, step pertama mesti cari magnitude, then kamu just buat macam ni lah. Vektor tu sendiri bahagi yang magnitude tu. So dapat macam ni. So kalau dalam kolom vektor, tukarlah 4/5 ni, kalau nak tulis panjang sangat kan, 4/5 0.8, 3/5 0.6. So ini adalah dalam bentuk kolom vektor. Okay, so cikgu rasa ini last one. Solving problem lah. Okay. So kita nak tengok macam mana nak performing arithmetic operation on two or more vector. Okay, jadinya benda ni kita dah belajar. So sama je, cuma sekarang ni kalau sebelum ni kita cuma ada vektor A plus vektor A. So dah 2A kan. Tapi sekarang ni vektor A mempunyai komponen I dan J. So bila ada komponen I dan J, macam mana kita nak tengok addition dengan subtraction dia. So actually benda ni sama je. Let's say kita ada vector A which is 2i plus 3j and vector B is 5i plus 2j. So kalau kita nak cari the summation of vector A and B, so kita tambahlah dua vektor ni. Cara tambah dia, so I dengan I, J dengan J.
So 2 tambah 5, 7i. 3 tambah 2, 5j. Sama je dengan tolak. So 2i tolak 5i is negative 3i. 3i minus 2j, 1j. So tak ada beza mana pun. Kena ikut dia punya komponen je. Komponen I dengan komponen I, komponen J and komponen J. Okay, and then untuk multiplication sama. Kalau kita ada satu skala, contohnya 5. 5 darab dengan vektor lain kan. So darab 2. 5 darab 3, 15. 5 darab 4, 20. Tak ada perbezaan. Okay, so next example 20. Okay, given vektor P, ni bentuk kolom vektor ya. So ni bermaksud 6i minus 3j lah sebenarnya untuk P kan. So sama je dengan Q, R. Okay, determine 3P plus Q minus 2R. Okay, cikgu bagi 3 minit. Cari what is the vector for 3P plus Q minus 2R. Okay, try buat ya. Ni. First J. Ain dapat 12J. Cikgu tak dapat. Orang lain sama ke dapat 12J? Jawapannya memang hanya dapat memang dapat komponen J je jawapan last. Tapi bukan 12. So masih salah untuk Ain. Orang lain ada dapat jawapan ke? Okay, Haris Haziq dah dapat negatif 20J. Okay, betul Haris, jawapan kamu. Sir, tak nampak screen. Tak nampak screen ni. Okay, sekejap. Memang tadi keluar kejap screen. Okay, betul Haris, negatif 20J. Okay. So yang lain masih boleh try. Okay. What happen here? Just tulis je. Ikut dia punya kedudukan kan. So dia minta cari 3P plus Q minus 2R. Okay. So 3 darab dengan vektor P. 6 negative 3. And then plus Q. Q adalah negative 4, 5. Minus 2R. R is 7, 8. So cara kira dia, kamu just kira ikut kolom. Kolom atas dengan kolom atas, kolom bawah dengan bawah. So 3 darab 6, 18. Plus minus 4. So 18 tolak 4 adalah 14. Okay, minus 14. So tadi 14. Ni kita kira dapat 14. 14 tolak 14 dapat 0. Okay. Kemudian yang bawah. Sama kena darab. 3 darab negatif 3. Negatif 9. Negatif 9 plus 5.
Negative 9 plus 5 is negative 4. Negative 4 minus 2 dah 8, 16. Negative 4 minus 16 is negative 20. So dapat jawapan akhir ni lah. Ataupun macam Haris Aziz kata negative 20J. Ini dalam bentuk kolom vektor, ini dalam bentuk komponen I dengan J. So kamu just darab je. Ni mesti darab dua-dua. Cuma yang atas tambah dengan yang atas, yang bawah tambah dengan yang bawah. Tak ada masalah. Okay, jelas ya semua? Ada apa-apa nak tanya tak untuk example 20 ni? Okay, tak ada. Okay, baik. So yang ni last slide lah. Solving problem involving vector. Okay, yang ni memang susah lah sikit. Tapi akan ada soalan macam ni. Just kita kena fahamkan je. Okay. One particle is moving from point A with velocity vector 3I minus J. After 30 seconds, leaving A, the particle is on point S. With OS is equal OA plus TV. Find the speed and the position of the particle from O after 4 seconds. Okay, itu soalan pertama. Kita fokus dulu kepada soalan pertama. Okay, so untuk faham benda ni, kita kena melukis sikit lah. So kita ada satu partikel. Dia dekat point A iaitu 5-10 mula-mula. And then dia bergerak with velocity 3I minus J. So kita akan ada satu pergerakan vektor V. So dia bergerak ke kanan. Kena faham benda ni. I adalah pergerakan ke kanan, J adalah pergerakan ke bawah. So kita lukis je lah lebih kurang. So kita akan ada satu vektor V which is 3I minus J. Dan dia kata after T second, kita tak tahu berapa second, dia sampai dekat satu point A. So kita tak tahu dia bergerak sejauh mana, but it will end at point S. So after T second bermaksud ini kalau pergerakan satu unit. Tapi sekarang ni pergerakan dia bukannya 1 unit. Pergerakan dia bukan maksudnya 1 unit. Pergerakan dia kita tak tahu berapa second. Kita kena faham yang ni dulu. 3I minus J ni adalah pergerakan dia dalam masa 1 saat. The vector V here, 3I minus J is the movement of particle in 1 second. Sebab meter per second kan? Meter per second. So this is the movement of particle in 1 second. But the particle leaving A and arrive at point S after T seconds. So vektor kita sekarang ni sebenarnya adalah vektor TV. Pergerakan dia after a few second. Kita tak tahu berapa second sebab dia kata after T second. Kita tak tahu lagi berapa second. Okay, so find the speed and the position. Find the speed and the position of the particle from O after 4 seconds. So after 4 seconds, so dia dah kata OS adalah OA plus TV. Okay, jadinya OA kita tahu berapa.
OA kita boleh cari berapa? Sebab soalan ni kata find the speed and the position of particle O after 4 second. Bermaksud kita nak tahu dekat point S ni apa dia punya speed dan position. Tapi untuk kita tentukan speed dan position ni, kita mesti refer sentiasa kepada origin. Bermaksud sebenarnya kita nak cari vektor OS. Kalau ni ada vektor O, so kita ada OA dan juga OS. So kita nak cari vektor OS lah sebenarnya. So OA adalah 510. T dia dah beri 4 second, so letak 4. Vektor V adalah 3n-1. Yang ni. So nanti dapat vektor OS. Which is kalau kita kira 5 tambah 12 adalah 17. 10 tolak 4 adalah 6. So the position of S actually 17. Position dia adalah 17.6. And nak cari speed dia pula. Speed dia cari je ni. Cari magnitude V. Magnitude V ke? Cari magnitude ni. Sorry, cari magnitude ni. Cari magnitude OS. Cari magnitude OS. Awak kira lah kan. 17 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Square root. Dapatlah jawapan nanti. Okay, so itu adalah speed dan position. Okay, then dia tanya. Soalan seterusnya. When the particle reside on the right of origin. Bermaksud kita nak tengok bila partikel berada atas garisan x-axis di sebelah kanan O. Mungkin partikel dekat sini. Kita nak tengok when the particle ada dekat sini. Ada dekat atas x-axis di sebelah kanan O. So kita assume satu vektor baru S. Pergerakan dia adalah OA plus TV. So kena faham kita ada satu vektor baru. Sepatutnya straight lagi lah. Kita nak cari kedudukan kat sini. So kita assume pergerakan yang baru ni adalah vektor S. Kita boleh assume. Sebab kita cuma tahu dia akan berhenti di atas x-axis from point A. So kita kata ni vektor S. So vektor S adalah vektor OA which is 510 plus T. Vektor V 3 minus 1. So vektor S adalah 5 plus 3T and 10 minus T. So ni adalah vektor S. Cuma kita tak tahu selepas berapa second dia akan sampai dekat atas x-axis. Dia lies on x-axis. Kita tak tahu lepas berapa second. Tapi kita tahu apabila dia sampai kepada atas x-axis, koordinat dekat point ni sentiasa dalam bentuk x0. X ada nilai tapi y tak ada nilai. Faham kan? Contohnya kalau point dekat sini, so kita tahu koordinat ni adalah 10. Kalau dekat sini koordinat dia adalah 30. So apabila partikel sampai atas x-axis, koordinat sentiasa dalam bentuk x0. Apa maksud x0? X tu ada nilai, y sentiasa 0. So bila macam tu, vektor ni atas ni komponen I refer kepada nilai x kan? And then bawah ni refer kepada nilai j. Kena ingat balik basic. Kolom vektor adalah nilai x dan nilai y. Okey, disebabkan partikel last ada dekat x-axis, maka kita tahu bawah ni sentiasa sama dengan 0. So 10 minus t is equal 0. So t is equal 10.
So kita tahu the particle akan berada di sebelah kanan origin apabila t is equal 0 ataupun selepas 10 second partikel berada di sebelah kanan origin. So inilah jawapan dia. After 10 second. Agak complicated lah kan yang ni. Okay, yang ni nanti cari Kamu carilah sendiri. Okay. So problem solving clear tak? Ada tak benda yang tak faham? Mungkin kalau confused, kamu boleh tengok balik nanti slide ni. Cuba try fahamkan. Tapi kalau ada benda nak tanya, baik tanya sekarang. Kalau tak ada, tak apa. Kita boleh itu je lah. Okay, so cikgu rasa tak ada yang ada soalan. Mungkin dia tengah berfikir, tengah comprehend kan. Orang kata tengah cuba nak fahamkan. Okay. So kalau tak ada, kalau tak ada soalan, itu sahajalah untuk kelas hari ini. So habislah chapter 8 kita. Right. So next, kalau ada benda yang tak faham, PM lah. Kamu ni kalau PM adalah benda tiba-tiba tanya. Biasalah tu kan. Macam dalam kelas lah. Kalau tanya tak ada. Tiba luar kelas, cikgu-cikgu ada nak tanya. Faham dah benda tu. Biasalah. Okay. So kalau dah tak ada, cikgu pun dah screenshot. Kelas kita tu sahajalah. Yang ni latihan, buat terus lah lepas ni. Kelas sampai pukul 10 kan, buat terus. So, kalau you tak faham, boleh terus tanya kan. Alright. Okay, itu sahaja. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Thank you, Ustaz. Thank you, sir. Welcome.